Hai semua, Assalamualaikum. Siapa yang suka makan brownies tapi bila buatnya susah sangat nak jadi kedut? Cepat angkat tangan. Cik Nom pun sama macam tu juga dulu. Sekejap jadi, sekejap tak jadi. Kalau jadi pun alas tumpuk kecil je kedutnya. Memang frust lah. Kemudian Cik Nom nekat untuk cuba banyak kali sampailah dapat permukaan kedut yang konsisten setiap kali bakar brownies. Brownies ni adalah kek coklat yang bantat sebenarnya dan orang kita sangatlah obses dengan kedutan brownies. Ibarat kalau tak kedut tu, tak berapa happy lah. Tapi rasa pun penting juga ya untuk brownies ni. Dari segi tekstur, ada yang gemar sedikit lembut macam kek dan ada yang suka jenis yang moist, padat dan fudgy. Cik Nom akan tunjuk semua yang anda perlu tahu untuk hasilkan brownies yang bukan sahaja kedut tapi rasa pun premium. Nak tahu tips dan resepinya? Jomlah layan video ni. Okey, mula-mula Cik Nom nak tunjuk loyang dulu. Ni jenis yang removable bottom. Cik Nom biasa akan sapu loyang dengan sedikit margarin ataupun butter sebelum lapik kertas baking. Sapu nipis-nipis je. Bila dah sapu rata, lapik dengan 2 keping kertas baking macam ni. Nak lapik sekeping pun boleh. Cuma kalau 2 macam ni, senanglah sikit nak angkat. Okay, next, coklat. Coklat ni penting untuk kita tahu dari segi jenis dan kualiti. Sebab coklat ni antara peranan besar untuk tentukan macam mana rasa brownies kita nanti. Cik Nom guna dark chocolate compound dalam bentuk coin. Kalau nak rasa lebih premium, boleh guna coklat couverture. Tapi coklat compound pun dah sedap juga bagi Cik Nom. Untuk resepi ni, berat 350 gram. Butter, soalan yang biasa ditanya, nak guna butter salted ataupun unsalted. Unsalted ni juga kita panggil sweet butter. Terpulang sebenarnya, tak ada yang betul, tak ada yang salah. Kalau Cik Nom lah, lagi suka guna unsalted butter. Sebab rasa masin tu, kita boleh kontrol dengan letak secubit 2 garam je. Kalau salted, rasa masin kek akan ikut jumlah butter yang kita masukkan. Kira tak boleh customize lagi dah. Tepung pun ada resepi yang guna tepung gandum, ada yang guna tepung naik sendiri. Kalau nak lebih fudgy, seeloknya guna tepung gandum. Dalam video ni, Cik Nom guna tepung naik sendiri. Nanti hasil agak kurang padat lah. Satu lagi bahan penting yang akan menentukan rasa, gula. Cik Nom akan guna gula Better Brown dari CSR. Kenapa guna jenis yang ni? Better Brown ni pilihan yang lebih bagus sebenarnya sebab gulanya low GI atau rendah indeks glisemik berbanding dengan gula biasa. Apa pentingnya low GI tu? Kelebihan low GI, kadar penghadaman dan serapan adalah lebih perlahan berbanding dengan gula biasa. Kadar gula dan insulin dalam darah pun adalah lebih rendah. Jadi taklah cepat rasa lapar dan tenaga yang dirilis tu pun lebih stabil. Gula ni dibuat dari bahan semula jadi dan kurang proses. Rasa pun ada rasa karamel yang sesuai lah untuk kek ataupun dessert. Makan nanti bukan saja sedap tapi kuranglah sikit rasa bersalah tu kan. Better Brown pun ada dalam paket yang kecil, senang nak guna, tambahan pula untuk travel. Bawa pergi kedai mamak pun senang ni. Kadang-kadang bila order air kurang manis kat mamak, sekali sampai, lah manis juga. Bawa gula sendirilah senang kan? Okay, next, telur. Cik Nom guna 3 biji. Resepi kali ni beza sikit lah dengan resepi yang lepas. Dan kali ni lebih tinggi potensi tu untuk dapat kedutan. Siap ada potensi. Dan insyaAllah tetap sedap. Satu lagi bahan nak bagi brownies kita ni rasa dia another level yang premium dan boleh naikkan rasa coklat tu, kopi. Cik Nom memang biasa guna kopi espresso dalam resepi brownies. Memang lain betul rasa dia. Kalau tak ada fresh espresso macam ni, boleh guna instant espresso yang dibancuh tu. Okey, ni part yang penting yang ramai sangat mengadu kat Cik Nom bila gagal cairkan coklat. Jadi berketul lah, keras lah, bagi perhatian betul-betul ya. Kita guna kaedah double boil. Masukkan coklat, pastikan bawah ataupun dasar mangkuk ni tak sentuh air panas yang menggelegak. Kita nak panas daripada wap steam tu aja. Dan tepi ni, pastikan tutup elok supaya steam tu terperangkap dan air yang menggelegak pun taklah terpercik masuk dalam coklat. Kadang-kadang kita tak perasan benda macam tu. Mangkuk pun pastikan kering, jangan guna yang basah yang ada air. No, okey? Campurkan sekali butter tadi dan kacau perlahan sampai coklat dan butter cair sekata.
Kemudian boleh tutup api. Jadi tips pertama untuk hasilkan brownies kedut yang cantik, coklat kena cair sekata dan licin je macam ni. Jangan terlebih panaskan atau kena direct dengan api. Boleh rosak tekstur coklat nanti. Ketepikan dulu coklat panas. Sekarang kacau gula dan telur. Tips kedua untuk dapat kedut, kacau telur dan gula secara perlahan-lahan sampai hancur telur dan gula tu larut sikit. Masukkan esen vanila. Kacau manja-manja je ya, jangan pukul. Memang manja brownies ni. Kalau pukul nanti, telur dan gula tu akan hasilkan banyak buih-buih. Nanti akan jadi lapisan keras bila kita bakar nanti. Okey, gula dah nampak larut sikit. Bila rasa dengan jari, ada kasar-kasar halus sikit, itu tak apa. Tips yang ketiga, tuang adunan coklat dan butter tadi dalam mangkuk telur dan gula. Coklat cair perlu dalam suhu yang suam-suam panas. Tak perlu tunggu sejuk. Ni tips yang penting ya untuk hasilkan brownies yang elok nipis saja kedutannya. Kacau sikit. Sekarang ayak tepung dan serbuk koko dalam adunan. Serbuk koko ni sangat penting untuk kita dapatkan rasa brownies yang rich coklatnya. Sebab kita kan guna coklat compound. Memang kalau nak lagi rich rasa coklat, kena tambah serbuk koko. Kalau boleh, ayaklah supaya lebih halus. Serbuk koko ni biasanya agak berketul sikit lah kalau kita simpan. Masukkan air kopi espresso. Dan kaut balik secara perlahan sampai pekat dan licin. Oh, garam. Cik Nur letak sikit sebab tadi guna unsalted butter. Jadi garam ni sikit je sekadar nak naikkan rasa. Tak sampai rasa masin pun. Nampak tak dah pekat, licin macam ni? Dan ada yang cakap kalau lagi pekat adunan, lagi tinggilah peluang nak jadi kedut. Mungkin betul lah kot ya. Tuang adunan dalam loyang yang kita dah lapik tadi. Cik Nom kan suka cucuk kalau ada nampak bubble yang besar yang timbul daripada adunan tu. Kalau nampak, mesti nak pecahkan biar licin sikit. Kalau anda tak nak buat, tak apa ni optional. Tips yang keempat, oven mestilah dipanaskan terlebih dahulu dalam 10 hingga 15 minit dan kemudian bakar brownies pada suhu yang rendah. Suhu rendah tu lebih rendah lah daripada suhu yang biasa kita bakar kek. Untuk oven ni, Cik Nom set pada suhu 135 darjah Celsius dan bakar anggaran 30 hingga 40 minit. Cik Nom dah cuba suhu tinggi dan rendah. Hasil kedut sangatlah mantap bila kita bakar pada suhu rendah. Tips kelima, bila brownies dah masak, turn off oven. Kemudian jangan terus keluarkan. Buka sikit pintu oven dan rehatkan brownies dalam 10 minit macam tu. Kedutan brownies akan lebih cantik dan tak merekah. Nampak tak kedutan cantik ni? Tips yang kelima hanya akan berjaya bila kedut tu dah terhasil ikut semua tips yang sebelum ni. Terutamanya bab suhu oven. Kalau lapisan atas dah jadi keras bila bakar, dah terlambatlah untuk tips kelima bantu kedut tu jadi elok. Memang tak akan jadilah kalau dah keras permukaan. Dah terlambat. Boleh keluarkan dari loyang dan potonglah ikut saiz yang anda suka. Kalau guna loyang biasa yang bukan removable bottom, kita tarik aja keluar dari tepi macam ni. Tapi kertas lapik kena tebal sikit lah ya. Pisau pemotong, Cik Nur rendam dalam air panas untuk mudahkan proses setiap kali potong. Okey, dari segi tekstur, brownies dalam video ni dah agak terlebih bakar sikit masa sebenarnya. Sebab tu tekstur lebih kepada cake moist. Kedut tetap jadi. Tapi ada juga yang suka tekstur yang cakey macam ni kan. Kalau nak tekstur yang fudgy, resepi tetap sama. Cuma boleh kurangkan masa bakar biar anda bake
anda bake yang tengah-tengah tu lembik-lembik sikit lagi. Dan seeloknya, guna tepung gandum. Boleh rujuk nota Cik Nom di description, okey? Kelebihan guna brown sugar, selain untuk rasa karamel, kek kita akan jadi lebih moist. Jadi untuk pilihan kek yang macam ni, boleh cuba guna gula butter brown dari CSR. Rasa coklat, rasa manis berkaramel, rasa kopi yang kita masukkan, tambah jadi lebih sedap brownies ni. Tapi tak rasa kopi pun sebenarnya. Rasa coklat jadi lebih premium. Okey, sekian dari Cik Nom untuk kali ni. Diharap semua tips yang Cik Nom kongsi tadi bermanfaatlah pada semua. Terutamanya pada sesiapa yang baru berjinak-jinak nak buat brownies. Selamat mencuba. Bye.